Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar semua, insyaAllah pada hari raya yang kedua ni, yang kedua. Jadi insyaAllah tuan-puan, pagi ni saya nak berkongsi tentang hukum berkaitan dengan inilah sehari dua hari ni. Hari ni di tempat saya masih lagi hari ni di tempat saya hari terakhir untuk aktiviti program korban yang dibuat, dianjurkan sebanyak 22 ekor lembu, 2 ekor kambing, dan hari ini adalah hari terakhir. Jadi pagi-pagi tadi ada juga yang kawan-kawan tanya, dia tanya, Ustaz, boleh tak Ustaz kalau saya nak gabungkan niat korban dan akikah untuk satu sembelihan? Jadi soalan tu menarik sebab soalan tu jarang sebenarnya kita dengar. Gabungkan, biasanya orang suka tanya niat gabungkan niat puasa, kan, niat berpuasa boleh tak kalau kita nak qada, kita nak gabungkan dengan niat puasa sunat, boleh kata tak boleh. Tapi ini bab korban, bab korban. Jadi insyaAllah saya akan bawakan kitab bab Mufassil Al-Aqiqah, kitab tentang akikah. Sebelum itu kita akan takbir sedikit tuan-puan, insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'adahu wa nasara 'abdahu وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده, لا إله إلا الله, والله أكبر, الله أكبر, ولله الحمد. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا معلم إبراهيم حكمة وعلمني, سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, kembali pada soalan sahabat saya bertanya, apakah boleh digabungkan niat satu sembelihan, digabungkan niat korban dan akikah? Saya akan bagikan ringkasan jawapan dulu tuan-puan. Menurut pandangan mu'tamad muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam mazhab Syafi'i kita, tidak boleh menggabungkan niat akikah dan korban dalam satu masa. Meskipun korban dan akikah adalah jenis yang sama, iaitu sembelihan, kan?
Namun kedua-duanya adalah ibadah sunat yang membawa maksud tersendiri dan berbeza antara satu sama lain. Dan kita akan pergi lebih kepada dalam sedikit. Tadi ringkasnya tadi tak boleh, tetapi ada huraian sebab perkara ni adalah perkara khilafiyah dan kita akan cuba keluar daripada khilafiyah insya-Allah. Jadi insya-Allah segala pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita ucapkan ke atas junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para isteri dan keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, seterusnya golongan yang mengikut jejak langkah baginda sehingga hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-34. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksudnya walikulli ummatin ja'alna, dan bagi tiap-tiap satu umat kami syariatkan ibadat menyembelih korban atau lainnya. Mansakan la yadhkuru ismallah, supaya mereka menyebut nama Allah sebagai tanda bersyukur atas kurniaan kepada mereka. Ya ala ma razaqahum min bahimatil an'am, yang ini daripada haiwan-haiwan ternakan yang disembelih, dalam surah Al-Hajj ayat 34. Mengenai isu menghimpunkan niat korban dan akikah dalam satu sembelihan, para ulama kita muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian berbeza pandangan. Ini dikatakan khilafiyah. Dalam hal ini kepada dua pendapat. Saya suka bawakan pendapat yang pertama, ibadah korban tidak boleh digabungkan dengan akikah. Ini pendapat yang pertama. Sekiranya dilakukan, maka tidak terhasil yakni mendapat pahala semua dari ibadah tersebut. Pendapat ini muslim-muslimat adalah pendapat ulama daripada mazhab kita, ulama-ulama Syafi'iyah dan juga ulama-ulama dari mazhab Malikiyah, dan salah satu pendapat daripada Imam Ahmad. Ini kita boleh rujuk dalam kitab Tuhfah Al-Muntash dan juga satu kitab lagi, tidak silap saya, Az-Zakirah. Imam Ibn Hajar Al-Haytami berkata, seandainya seseorang berniat satu kambing untuk korban dan akikah sekaligus, maka tidak berhasil diterima sesuatu daripada keduanya, dan ia adalah jelas, kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami, kerana setiap satunya korban dan akikah itu adalah sunat yang dimaksudkan. Dan tujuan korban muslimin muslimat adalah untuk penyantunan tetamu yang umum. Kenapa Imam Ibn Hajar Al-Haytami tidak menggalakkan, tidak menegaskan tidak diterima, kerana dia berbeza, iaitu peranan korban dan akikah itu sendiri. Tujuan akikah adalah untuk penyantunan tetamu yang khusus, sebaliknya tujuan korban adalah untuk penyantunan tetamu yang umum. Sementara itu dan adalah kedua-duanya berlainan antara satu sama lain dalam masalah-masalah tertentu. Ini juga boleh dirujuk dalam kitab Tuhfah Al-Muntash. Kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami lagi dalam Fatawa Al-Kubra, ini kitab besar tentang kitab berceritakan pengetahuan tentang fatwa-fatwa ulama, fatwa-fatwa yang kabair besar. Ketika ditanya mengenai kambing yang disembelih pada hari raya korban, pada hari-hari tasyrik dengan niat korban dan akikah, adakah mendapat pahala kedua-keduanya ataupun tidak? Lalu beliau menjawab, sebagaimana pendapat ulama mazhab
kami sejak beberapa tahun silam tidak boleh menggabungkan niat akikah dan korban dalam satu masa. Hal ini kerana yang kedua-duanya, korban dan akikah adalah ibadah sunat yang dimaksudkan secara zatnya, sehingga tidak boleh digabungkan dengan lainnya. Begitu pula keduanya memiliki sebab dan maksud tersendiri. Korban adalah sebagai tebusan untuk diri sendiri. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat rahmati Allah sekalian, kan? Korban adalah sebagai tebusan untuk diri sendiri, manakala akikah adalah sebagai tebusan untuk anak yang diharap dapat tumbuh membesar menjadi anak soleh dan berbakti kepada orang tua. Itu perbezaan dia, pendapat dia kenapa tidak boleh digabungkan dua niat dalam satu sembelihan. Dan pendapat yang mengatakan boleh digabungkan niat antara keduanya boleh membatalkan maksud kedua-dua ibadah tersebut. Ini dirujuk dalam kitab Al-Fatawa Al-Faqihiyah Al-Kubra. Muslimin muslimat, pendapat ini mengatakan hujah tak boleh digabungkan niat korban dan akikah dalam satu sembelihan kerana kedua-duanya adalah ibadah sunat yang mempunyai maksud dan tujuan tersendiri dalam menumpahkan darah, dan ianya tidak boleh menggantikan satu sama lain, seperti dalam isu tidak boleh menghimpunkan ganti rugi kerana melaksanakan haji tamattu', yang ini dipanggil dam al-tamattu', dan ganti rugi kerana fidyah puasa, dam al-fidyah, dan ini juga boleh dirujuk dalam dua buah kitab, Tuhfa al-Mawdu' dan juga Al-Mufassal fil Ahkam al-Udhiyah. Ini ada dua kitab menyatakan kenapa tak boleh diganti. Disebutkan di dalam Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwatiyah, dalam kitab Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwatiyah, akikah adalah sembelihan yang dilaksanakan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dikurniakan atas nikmat kelahiran seorang anak sama ada lelaki atau perempuan, dan semestinya ianya iaitu akikah berlainan dengan korban, kerana tujuan korban adalah untuk mensyukuri nikmat kehidupan dan bukannya nikmat kelahiran. Ini dinyatakan dalam kitab Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwatiyah. Justru muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jelaslah bahawa tak boleh menggabungkan niat akikah dan korban dalam satu sembelihan, kerana kedua-duanya mempunyai sebab tersendiri, iaitu akikah untuk meraihkan kesyukuran atas kelahiran anak, manakala korban adalah untuk menzahirkan kesyukuran kita atas nikmat lebihan harta yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu korban bagi mereka yang mampu, mampu maknanya lebihan harta. Akikah ni sunat, akikah sunat. Kalau tak mampu, tak apa. Nanti saya akan huraikan insya-Allah lebih dalam. Ini kita masih dalam pendapat yang pertama tadi. Dan kita lihat pula pendapat yang kedua. Bila ada khilafiyah, dia ada pendapat, dia ada ibarah, ada pendapat-pendapat. Pendapat kedua, tuan-puan, pendapat kedua, muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian, boleh menggabungkan niat korban dan akikah dalam satu sembelihan. Muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian, menurut pendapat ini boleh melaksanakan korban sekaligus dengan niat akikah atau sebaliknya, serta terhasil yang ini mendapat pahala kedua-duanya. Inilah pandangan Imam Al-Ramli dari mazhab Asy-Syafi'i, salah satu pendapat dari Imam Ahmad dan pendapat ulama Hanafiyah. Ini juga boleh dirujuk dalam beberapa buah kitab, tidak silap saya 3 atau 4 buah kitab. Boleh rujuk dalam Fathul Bari, dalam juga Nihaya Al-Muntaj,
dan Kasyaf Al-Qina dan juga Hasyiah Ibnu Abidin. 4 kitab ni silap saya, boleh rujuk, ada yang dinyatakan pandangan Imam Al-Ramli. Pendapat kedua. Kata beliau, iaitu Imam Al-Ramli berkata, jika seseorang berkorban, dia berniat korban serta akikah untuk seekor kambing yang disembelihnya, maka terhasillah kedua-duanya. Berbeza dengan pendapat yang mengatakan sebaliknya. Ini kita boleh rujuk dalam kitab Nihayat Al-Muhtaj. Imam Hajjawi berkata pula, sekiranya berhimpun akikah dan korban. Ini dalam pengarang kitab Kasyaf Al-Qina. Sekiranya berhimpun akikah dan korban dalam masa yang sama dan diniatkan sembelihan untuk keduanya, iaitu akikah dan korban, maka terhasil dan mendapat pahala kedua-duanya, sebagaimana yang didapati daripada Imam Ahmad. Ya, ini mereka pendapat yang kedua tadi, tuan-puan, berhujah bahawa ibadah korban dan akikah boleh digabungkan niat dalam satu sembelihan serta terhasil yakni mendapat pahala kedua-duanya. Hal ini adalah dikiaskan dengan masalah menghimpunkan dua ibadah dalam satu masa. Ini dikiaskan, dikaitkan dengan ibadah lain, dalam erti kata kronologinya sama. Cuma ibadahnya berbeza tetapi perjalanan ibadah tu seolah-olah sama. Ini dipanggil kias. Iaitu dikias diambil daripada mana, tuan-puan? Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama tadi Ibnu Hajar Al-Haytami tak membenarkan. Yang kedua-duanya daripada mazhab Syafi'i. Yang kedua, pendapat yang kedua Imam Al-Ramli membenarkan. Dan hal ini yang kedua, pendapat yang kedua ni yang dibenarkan menghimpunkan niat keduanya akikah dan korban dalam satu sembelihan, dikiaskan dengan masalah menghimpunkan dua ibadah dalam satu masa seperti menunaikan solat dengan menghimpunkan niat solat sunat tahiyatul masjid dan solat sunat rawatib atau solat fardu. Macam kita masuk masjid, kita masuk masjid dengan imam azan, kita dengar azan, kita menghormati azan, kita terus solat sunat rawatib. Tak perlu solat sunat tahiyatul masjid. Tetapi bila kita solat sunat rawatib qabliyah tadi, solat sunat 2 rakaat sebelum solat fardu tadi, pahala secara langsung daripada pahala solat sunat tahiyatul masjid kita dapat juga sekali walaupun kita tak melakukan. Ini kias diambil dari situ. Dan solat sunat rawatib dan juga solat fardu, maka akan diperoleh pahala keduanya. Ini boleh dirujuk dalam 2 buah kitab, iaitu Tufah Al-Mawdu' dan juga Tashih Al-Furu'. Kebenaran dalam perbezaan. Tashih, kebenaran ataupun keesaan dalam kebenaran. Tashih, kebenaran dalam perbezaan. Disebutkan dalam kitab Tufah Al-Mawdu' dan hujah bagi pendapat yang mengatakan boleh menghimpunkan niat korban dan akikah dan sampai maksud keduanya dengan melaksanakan satu sembelihan. Maaf tuan-puan, saya tak nampak tuan-puan komen, sebab itu saya ke depan ke belakang nak menengok maklum balas sambil saya menerangkan tentang hukum yang ditanya. Maaf laju sangat kadang yang di TikTok. Komen-komen terlalu laju. Jadi kita teruskan, kita fokus saja. Disebutkan di dalam kitab Tufah Al-Mawdu' hujah bagi pandangan yang mengatakan boleh menghimpunkan niat korban dan akikah dan sampai maksud keduanya dengan melaksanakan satu sembelihan. Kerana melakukan ibadah korban untuk anak adalah dianjurkan sebagaimana melaksanakan akikah untuknya. Sekiranya seseorang melakukan korban untuk anaknya, maka niat akikah
dan korban, maka terhasillah mendapat pahala. Bapa buat korban, tapi korban tu dibuat juga akikah, maknanya dua niat untuk anaknya sekali dan dia, maknanya dapat pahala keduanya. Dalam kitab Tuhfah Al-Mawdud, dia akan mendapat pahala kedua-duanya sekali, sebagaimana halnya orang yang melaksanakan solat dengan menghimpunkan niat solat sunat tahiyatul masjid dan solat sunat rawatib yang saya huraikan, terangkan sebentar tadi. Ini dirujuk dalam kitab Tuhfah Al-Mawdud. Saya tak ada kata-kata, petikan kata daripada saya, tuan-tuan. Muslimin-muslimat semuanya, daripada para ulama, musannif, mu'allaf, pengarang-pengarang kitab, salah daripada mazhab kita sendiri, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi, Imam Ghazali, itu saya petik kata-kata dia dan juga kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tiada kata-kata saya. Kalau kita lihat daripada segi tarjih pandangan, mana penjelasan tarjih, penjelasan pandangan, supaya tak kabur pandangan kita tentang hukum hakam ni, kena cerdik tentang tarjih pandangan. Setelah kita bahaskan tadi, kita bincangkan hukum yang ditanya oleh sahabat-sahabat saya tadi tentang dua niat dalam satu sembelihan. Jadi pendapat yang dipilih atau cenderung adalah membenarkan penggabungan niat akikah dan korban dalam satu masa, kerana muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, walaupun kedua-duanya adalah dalam bentuk sembelihan, namun akikah dan korban adalah ibadah sunat yang membawa maksud tersendiri yang berbeza antara satu sama lain. Adapun pandangan yang mengatakan boleh menghimpunkan niat antara keduanya, boleh membatalkan maksud setiap satu daripadanya, dan masalah ini tidak boleh dikiaskan dengan masalah solat sunat tahiyatul masjid dan juga solat sunat rawatib atau seumpamanya, kerana ianya solat tersebut bukanlah dimaksudkan untuk tujuan dilaksanakan secara zatnya. Muslimin-muslimat dirahmati Allah sekalian, secara zatnya tersendiri, tetapi sebab pelaksanaannya adalah supaya tidak mencemarkan kemuliaan masjid. Selain itu, pahala solat sunat tahiyatul masjid tetap akan diperolehi dengan menunaikan solat sunat rawatib, sekalipun tidak bermaksud untuk menunaikan solat sunat tahiyatul masjid tersebut. Tadi memang kita niat nak solat tahiyatul masjid, tapi azan, kita duduk, kita bangun, solat rawatib, kita solat sunat tahiyatul masjid, tetapi kita mendapat pahala keduanya walaupun kita tidak melakukan solat sunat tahiyatul masjid. Itu pertama, bagi kias. Yang kedua, tak ada niat pun nak solat sunat tahiyatul masjid, kita masuk solat qabliyah secara langsung dengan kekayaan Allah Subhanahu wa taala, kemurahan kepada setiap umatnya, hambanya, dia memberikan juga sekali pahala solat tahiyatul masjid, walaupun kita tak ada niat nak buat. Ini boleh dirujuk juga dalam dua buah kitab, iaitu Al-Fatawa Al-Faqihah Al-Kubra, dan juga sebuah kitab yang menerangkan tentang akikah, iaitu kitab khusus Al-Mufassal fi Ahkami Al-Akikah, tentang perkara-perkara hukum berkaitan akikah. Nama kitab. Kesimpulannya, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, justru itu lebih cenderung berpendapat tidak boleh menggabungkan niat akikah dan korban dalam satu masa. Maknanya tak boleh. Kebanyakan ulama kata tak boleh. Kita kena pegang pendapat pertama dulu, sebab pendapat kedua qiyas. Boleh tu sebab qiyas. Jadi tentang hukum ni kita kena pegang pendapat pertama dulu. Meskipun korban dan akikah adalah dalam jenis yang sama, iaitu sembelihan, namun kedua-duanya adalah ibadah sunat yang membawa maksud tersendiri dan berbeza antara satu sama lain.
pendapat ini juga muslimat yang rahmati Allah sekalian lebih bersifat ihtiyat, yakni berhati-hati kerana ada khilafnya. Sebab itu bila ada khilafnya ni, berhati-hati, pegang pada pendapat pertama, bukan pelbagai pendapat. Bila ada keuzuran, ada kemudaratan, baru ada rukhsah. Ad-din nusrun, agama itu mudah. Tetapi dia ada disiplin ilmu untuk melaksanakannya. Dan berhati-hati, dipanggil ihtiyat. Dan khuruj minal khilafi, keluarlah daripada perselisihan yang ada. Jangan kita ikut khilafiyah, keluar daripada khilafiyah. Macam jadi imam baca Quran, tengok Quran di hadapan, itu khilafiyah. Tetapi sebaiknya itu bukan pendapat pertama yang boleh terus. Sebab pendapat pertama yang boleh gunakan Quran ketika menjadi imam atau solat fardu sendirian, sekiranya dia tidak menghafal surah Al-Fatihah. Tidak menghafal surah Al-Fatihah, kerana surah Al-Fatihah itu rukun. Tetapi kalau dia suka-suka nak jadi imam, nak baca Quran kat depan walaupun tanpa pergerakan, tidak boleh. Sebab itu masih lagi berpegang pada pendapat yang pertama, kerana dia boleh baca Al-Fatihah. Sebab kata Nabi SAW, orang yang baik solatnya adalah orang yang pendek bacaannya. Baca Qul Huwallahu Ahad 5 waktu pun tak ada masalah. Tak ada siapa nak fitnah kata imam masih baca kulhu. Itu hanya perasaan kita sebagai imam semata-mata. Memudahkan, itu lebih Rasulullah SAW suka. Walaupun apa niat saja kita cuba nak khatam lah, nak khatam luar daripada solat, bukan jadi imam baca niat nak khatam 30 juzuk sewaktu jadi imam. Itu tidak. Kalau nak jadi hafiz Al-Quran, itu lebih baik, lebih afdal. Jadi khuruj min khilafih, keluarlah daripada khilafiyah, tinggalkan perkara-perkara yang khilafiyah ni, benda-benda yang berselisihan. Dan kita kembali semula tuan-puan, sekiranya akikah bertepatan, dengar baik-baik, sekiranya akikah bertepatan dengan korban pada hari raya Aidil Adha atau hari-hari Yaumul Tashriq, al-Yaumul Tashriq, hari-hari Tashriq 11, 12, 13, maknanya esok. Kalau kita tahun 2023 ni muslimat, esok 13 Zulhijjah Tashriq, asar, lepas asar besok dah tak ada dah nak takbir lagi. Mana yang buat haji di Mekah, tahlil tsani, kalau dia dah buat tahlil tsani, dia boleh buat takbir sampai asar. Kalau dia tak boleh buat lagi, dia tak boleh takbir sampai subuh sahaja takbir. Jadi sekiranya bertepatan dengan korban yang dibuat pada hari raya Aidil Adha atau hari-hari Tashriq, maka sebaiknya dipisahkan antara keduanya, iaitu dilaksanakan kedua-duanya, sembelihan korban dan akikah sekiranya mampu. Itu lebih afdal. Maknanya bukan satu ekor dengan dua niat, tetapi korban satu sembelihan, akikah satu sembelihan. Itu lebih afdal. Khuruj min khilafi, keluar daripada khilafiyah, dan sekiranya mampu, tak berdosa pun, tak buat apa-apa pun tak berdosa. Jangan tak berdosa. Sekiranya mampu. Namun sekiranya tidak mampu melaksanakan kedua-duanya sekaligus, maka hendaklah didahulukan ibadah korban dahulu. Kenapa? Sebab kita masih dalam Aidil Adha, kita masih lagi dalam hari-hari Tashriq. Ada keberkatan, itu daripada nas dan zat Al-Quran itu sendiri. Nak ambil keberkatan dalam Aidil Adha dan hari-hari Tashriq. Jadi utamakan ibadah korban dahulu, kerana ia bertepatan dengan hari raya korban dan waktunya agak singkat, esok habislah. Adapun sekiranya seseorang itu berada dalam keadaan sangat tidak berkemampuan pada waktu tersebut, pada waktu sekarang ini, serta wujud kebimbangan tidak dapat melaksanakannya pada tahun-tahun seterusnya, ini adalah rukhsah ataupun kelonggaran bila ada keuzuran atau kemudaratan.
Nah, ini kita nak pergi. Kenapa nak pergi pegang pendapat kedua juga? Maknanya boleh jadikan satu korban dua niat. Ini antara sebabnya yang saya nak terangkan. Bila dia rasa wujud kebimbangan, tak dapat melaksanakan pada tahun-tahun berikutnya, maka bolehlah ia bertaklid. Pegang pada pendapat kedua tadi kepada pendapat Imam Ar-Ramli yang mengatakan boleh dan diterima daripadanya pahala perbuatan sembelihan dengan dua niat korban dan akikah. Dan juga sebahagian ulama lain yang mengharuskan menghimpunkan niat dalam ibadah korban dan akikah untuk mendapatkan kelebihan dan pahala kedua-duanya. Namun muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian, sekiranya dia berkemampuan, maka hendaklah diasingkan sembelihan keduanya. Ini lebih afdal, keluar daripada khilafiyah, berbalik kepada pandangan pertama. Maknanya tidak boleh menggabungkan dua niat akikah dan korban dalam satu sembelihan kalau mampu. Dalam hal ini para ulama kita muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian mengatakan bahawasanya lebih banyak seseorang melaksanakan amalan, maka lebih banyak pahala yang akan diperoleh. Justru muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita perbanyakkan amalan, lebih-lebih lagi ibadah yang sangat yang dituntut ini dalam kehidupan kita, khususnya dalam suasana masih lagi dalam hari-hari tasyrik dan Aidil Adha. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, sekiranya ada kelemahan, kesilapan dalam petikan-petikan kitab-kitab muktabar, kitab-kitab besar, kitab-kitab kecil, nas-nas pendapat hadis daripada Nabi SAW yang dhaif ataupun yang lemah, berilah teguran kepada saya agar saya tidak terus hanyut dengan kesesatan bid'ah dan khilafiyah. Jadi untuk sama kita menjaga syiar yang lebih mulia ini, syiar Islam, tanggungjawab kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersandarkan berpegang dengan ibadah kafiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teguhlah, insya-Allah saya akan berlapang dada dan berlapang hati menerima teguran tersebut, sama ada terbuka maupun tertutup. Sekali lagi, selamat Hari Raya Aidil Adha, hari raya yang kedua minal aidin wa faizin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim.